Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Jawi tahun 5. Okey, kita akan menggunakan buku silibus JAIS. Okey, siapa yang ada mungkin mula buka buku. So kita mulakan pelajaran kita. Lebih dahulu kita membaca doa belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, alhamdulillah. Hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu dalam pelajaran yang tak ingat. Pelajaran yang ketiga, iaitu unit yang kedua, iaitu kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, kata pinjaman bahasa Inggeris. Sebelum ni Ustaz dah ajar tentang kata pinjaman bahasa Arab. Okey, kata pinjaman ni apa? Kata pinjaman ni kita menggunakan bahasa asing, iaitu kata bahasa Inggeris dan bahasa Arab, dan kita gunakan dalam penggunaan bahasa Melayu. Itu dipanggil kata pinjaman. Sekarang kita nak masuk fokus pada kata pinjaman bahasa Inggeris dalam tulisan Jawi. Macam mana kita nak buat tu? Okey, tengok ni. Dalam kita nak menulis Jawi dalam kata pinjaman bahasa Inggeris. Kaedah-kaedah dia. Okey, ciri-ciri penulisan kata pinjaman bahasa Inggeris seperti berikut. Dia ada beberapa jenis. Okey, tengok sini. Okey, sekarang kaedah yang pertama. Ciri yang pertama iaitu dieja mengikut sebutan baku bahasa Melayu. Maksudnya bahasa Melayu sebut macam tu dan dieja pun macam tu. Maksud dia apa? Maksud di sini kita hanya ikut sahaja kaedah padanan huruf. Ikut kad dalil sahaja. Ikut kad dalil sahaja. Contoh perkataan dia apa? Batalion, subsidi, virus, industri, university dan republic. Okay, ini semua adalah perkataan asal bahasa Inggeris dan kita gunakan dalam penggunaan bahasa Melayu. Dan dalam Jawi kita nak tulis sama je. Contoh Ustaz bagi, contoh perkataan itu republic. Okay, pertama Ustaz bagi 4 kaedah juga. Ada 4 kaedah yang ke atas tu. Ke atas ni Kenal pasti suku kata. Okey, pertama, republic ada berapa bunyi? Ada 3 bunyi. Pertama, re, pub, lik. Re, pub, lik. Okey, warna hijau, re, biru, pub, kuning, lik. Republic. Okey. Selesai yang kedua pertama, kenal pasti. Kedua ialah potong huruf yang tidak perlu, huruf vokal tidak perlu. Ada tak? Okey, I ada I ni. Ni I apa? Okey, ni I apa? I pepet ke I taling? Bunyi dia re ke re? Kalau bunyi re, masih I pepet. Kalau bunyi re, republic. Jadi bunyi republic. Jadi tidak perlu potong. Kalau kamu sebut republic, kamu kena potong lah. Tapi kalau bunyi dia republic, maka tidak perlu potong. Selesai. So, tidak ada huruf yang perlu dipotong. Kaedah ketiga, padanan huruf sama ar, ro, ya, pa, waw, ba, lam, yaf, kaf. Dan padanan huruf dan selesai. Dan sambungkan huruf republic. Okey, sesama kita eja republic. Ro, ya, re, pa, waw, ba, pub. Pa, waw, ba, pub. Lam, yaf, kaf, lik. Republic. Macam tu lah lebih kurang lah ya. Okey, selesai kaedah pertama itu. Tertiru balik padanan huruf ataupun skuota baku. Okey, ciri yang kedua adalah gugusan konsonan di awal kata. Hendaklah ditulis serangkai. Maksud dia apa? Di sini gugusan konsonan di awal kata. Apa tu? Tak faham. Okey, ingat konsonan. Konsonan tu apa? Huruf konsonan. Huruf konsonan ialah huruf selain daripada huruf vokal. Selain huruf vokal dipanggil huruf konsonan. Jadi di sini huruf konsonan dia adalah, contoh perkataan klinik, ada kaf dan ada lam. Maksudnya sini ada dua pertembungan, dua
Consonant. Okay, sebelum kita belajar kan konsonan, vokal konsonan, K, V, K ataupun KV kata terbuka. Tapi sekarang KKV. Maksudnya dua suku kata di awal. K sama je, jadi kena buat apa? K kena pasti sahaja. K pertama, contoh perkataan dia bagi: klinik, struktur, physiology, script, export dan snorkeling. Snorkeling. Okay, saya nak lanjut. Saya nak bagi satu contoh je, iaitu perkataan struktur. Okay, sama kaedah 4 saya bagi. Dia ada dua suku kata sahaja. Pertama stroke, kedua tur. Stroke, tur. Tengok ada huruf yang kena buang, huruf vokal. Kaedah kedua tak ada. Ketiga, padanan huruf. Tiru balik semua dan sambungkan huruf. Okey. Jadi di sini bukan 1, 2, 3. 1, 2, 3 huruf konsonan dia. Maksud sini di awal dia ada jenis-jenis dia dah. Ni antara jenis dia gugusan konsonan. Kena buat apa? Hanya ikut sahaja padanan huruf dan kamu akan dapat dan perlu sambungkan. Dan aja struktur sin, ta, ro, waw, kaf, struk, ta, waw, ro, tur. Struk, tur. Jelas? Senang je. Ikut saja kad dalil. Cuma nak di sini dibagi jenis dia. Jenis yang kedua ada konsonan, gugusan konsonan, maksudnya ada gabungan huruf konsonan di awal kata. Okey, kaedah yang ketiga, jenis yang ketiga dalam kata pinjaman bahasa Inggeris ni. Jenis yang ketiga, gugusan konsonan di akhir kata. Tadi di awal kata kan? Sekarang di akhir pula. Contoh, hendaklah dijarakkan. Hendaklah dijarakkan. Huruf akhirnya, jika dua huruf akhir itu ialah huruf berangkai. Okey, berangkai itu samalah huruf konsonan, maksudnya bertemu dua konsonan. Okey, contoh teks. Perkataan teks. T-E-K-S, teks. Satu bunyi dia, satu suku kata je. Eja teks, ta, ya, kaf, sin, teks. Tetapi lepas huruf kaf, sin tu hendaklah dijarakkan dan sin tu perlu duduk sorang-sorang. Waktu mengeja sama, sebutan mengeja sama, ta, ya, kaf, sin, teks. Tetapi nak mengeja, nak menulis dia nanti, ta, ya, kaf dan jarakkan sin. Okay, perkataan lain sama juga. Volt, konteks, sains, facts dan golf. Kita kenal pasti semua. Semua dijarakkan. Jarakkan. Okay, yang inilah pelik lain sikit. Kamu kena ingat. Maksudnya, apabila gugusan konsonan di akhir kata, maka huruf akhir itu perlu dijarakkan. Simple je kan? Contoh KS, LT, KS, NS, KS, LF. Okay, syarat dia hendaklah pertama, mesti dia adalah suku kata, dia mesti adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Dan yang kedua, mesti mempunyai gugusan konsonan di akhir kata. Baru kita boleh jarakkan dia punya penulisan tu. Kalau pelik yang bahasa Jawi, asal dijarak ni. Ni cara yang betul. Okay, contoh Ustaz ambil satu perkataan yang kita selalu guna, iaitu sains. Okay, kenal pasti suku kata. Pertama sa, kedua adalah hins. Sa, sains. Okay, senang nak eja sa. Sin alif, sa, ins. Alif, ya, nun, sin, ins. Sebab apa alif, ya pula? Okay, sebelum ni Ustaz dah pernah ajar. Apabila bertemu dua huruf vokal dipanggil huruf diftung. Dan apabila A dengan I bertemu ataupun A dengan U bertemu, kena letak hamzah di atas tu kan. Okay, untuk apa? Untuk membezakan beberapa perkataan lah. Untuk bezakan huruf vokal dan huruf vokal yang tu. Okay, tetapi sekarang ni, sains sepatutnya alif ya, nun sin. Sebab alif ya? Sebab alif ya ni kita gunakan di awal kata. Masa I di awal kata pakai alif ya. Okay, sin alif sa, hamzah, sin alif sa, alif ya nun sin ins, sa ins. Tetapi kita kena tukar dia, kena convert huruf alif ni jadi huruf
hamzah. Sin alif sa, hamzah ya nun sin hence sa hence. Okey, sekarang eja sains sin alif sa hamzah. Hamzah ni kat atas patutnya. Dia adalah bukan hamzah, dia adalah hamzah 3/4, bukan hamzah sejajar. Salah. Ada jarak sikit, dia terapung sikit. Hamzah ya nun sin hence. Dan kena ingat apabila akhir dia dah konsonan-konsonan, maka kena jarakkan. Ya, itu sangat penting. Pertama, nak kena pas macam mana nak buat ni? Macam mana waktu bila kena jarakkan? Pertama, ingat mestilah perkataan bahasa Inggeris. Kedua, hendaklah gugusan konsonan di akhir kata. Maksudnya ada huruf konsonan di akhir kata dua kaf pula. K konsonan, maka kena jarakkan huruf terakhir tu. S saja ke? Tak, bukan S saja. S, F pun sama. Sebab tu F pun, T pun sama. Maksudnya apabila akhir tu dua gugusan konsonan, maka huruf terakhir tu perlu dijarakkan sedikit. Senang je kan? InsyaAllah boleh buat. Cara baca sama, cuma cara menulis tu jarakkan sedikit. Senang. Okay, cara jenis yang keempat. Boleh teruskan? Boleh. Semangat. Okay, yang keempat. Jenis yang keempat ni dieja mengikut sebutan. Ulang balik. Dieja mengikut sebutan bahasa sumber. Kena eja mengikut sebutan. Ulang balik. Dieja mengikut sebutan bahasa sumber bahasa Eropah yang tidak diserap dalam sistem sebutan bahasa Melayu. Maksud ada beberapa perkataan yang tidak diserapkan dalam perkataan bahasa Melayu. Contoh ni lah. Perkataan-perkataan ni. Jadi macam nak eja dia, Ustaz? Itu tulis rumi, senang je kan. Tetapi di sini, kita nak eja mengikut sebutan. Macam mana eja? Contoh perkataan putra kan. Perkataan putra. Kita hanya ada put. Pa, waw, ta, put. Ro, alif, ra. Putra. Hai. Eja hai. Ha, alif, hamzah, ya, ta, ai. Hai. Kena eja mengikut sebutan. Okay. Contoh kata lain. Zing, zai, yang, kau, zing. George, town. Eja George. Jim, waw, ra. Jim, George. Town, ta, alif, hamzah, waw, nun. Town. Ikut sebutan. Ataupun lebih kurang kita tak menggunakan kaedah yang sebelum ni. Kita ikut sebutan saja. Kentucky Fried Chicken. Dia tak ikut yang betul. Dia tak ikut padanan huruf yang betul. Tak K, kaf, I, ya, nun. Dia ikut Kentucky Fried Chicken. Dia ikut sebutan dia. Dan ini tak banyak pun. Ini hanya dalam beberapa kata khas. Kata khas ni apa? Kata khas ni ialah kata-kata yang digunakan. Contoh, digunakan dalam nama-nama orang, nama tempat, nama-nama pinjaman yang khusus lah pada sesuatu nama. Macam nama ustaz, nama kamu. Nama kata-kata khas. Tak banyak pun. Okay. Jelas InsyaAllah mengikut sebutan sahaja. Okay, jelas. Boleh ikut. Terus? Okay, ni pun senang saja. Kaedah yang kelima, suku kata tertutup yang berakhir dengan huruf K hendaklah ditulis dengan huruf kaf sebagai padanan hurufnya. Okay, sebab apa saya kata yang tu? Okay, tengok kad dalil balik. Dalam kad dalil satu sudut dinama sudut warna jingga, warna hukum K. Hukum K, Ustaz dah ajar dah sebelum ni. Kalau K di awal pakai kaf, K di akhir pakai qaf. Okay, itu hanya untuk kata jati Melayu. Contoh perkataan jati Melayu apa? Dia tak ada, bukan kata pinjaman. Bukan kata pinjaman bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke. Dia adalah kata jati Melayu. Dia adalah kata, contoh kataan kakak, katak, pokok, apa lagi yang ada kaf, songkok. Okay, semua tu kita guna
warna jingga ni, hukum K. Tetapi apabila kata pinjaman bahasa Inggeris, huruf awal ke akhir ke K tu hendaklah menggunakan huruf kaf. Maksud di sini, dalam bahasa Inggeris tiada penggunaan huruf qaf. Dalam bahasa Inggeris, saya ulang balik, tiada penggunaan huruf qaf. Contoh perkataan, taktik, teknik, unit, abstrak, taksi, plastik. Okay, contoh perkataan. Okay, contoh satu Ustaz ambil satu perkataan taktik. Sama juga kaedah yang Ustaz bagi, 4 kaedah. Kenapa si suku kata? Pertama, tak. Kedua, tik. Tak, tik. Okay, kedua, potong huruf vokal yang tidak perlu. Ada tak huruf vokal yang tidak perlu? Ada. Pertama, kena pasti dulu suku kata tertutup. Mana suku kata tertutup? Dua-dua tertutup. Tetapi ada tak huruf yang kena buang? Ada. Huruf A kena buang sebab dia suku kata tertutup. Atas tu K kan? Okay, A kena buang. I kena buang tak? Tidak perlu. Hanya huruf A ataupun I pepet saja bila suku tertutup kena buang. Okay, taktik dah tahu dah kena roti dah A kena potong. Tu padanan huruf sama juga. T, ta, kaf. K, kaf, T, ta, I, ya, K. Pakai kaf ke kaf? Pakai kaf. Dalam bahasa Inggeris tiada penggunaan huruf qaf. Ustaz dah ajar dah sebelum ni dalam pelajaran tahun 3, 2 tahun yang lepas. Okay, kita bersama eja balik. Taktik, ta, kaf, tak, ta, ya, kaf, tik, tak, tik. Okay, hari ni lah panjang sikit sebab kita ada perkataan yang susah sikit. Okay, yang belum berakhir lagi. Okay, ni mesti semua ambil perhatian sikit. Kita agak penting sikit sini. Okay, yang mana yang kaedah yang ke-6 ni, kata yang berakhir dengan bunyi I pepet hendaklah ditulis dengan huruf ya. Bukan ya, huruf ya. Ya, beza ya. Ya ada titik, ya tak ada titik. Contohnya, okay, mekanisme, patriotisme, vandalisme, kapitalisme, liberalisme dan nasionalisme. Dia tak banyak perkataan ni. Dia ada beberapa perkataan yang punya ataupun bahasa Inggerisnya disebut mekanism, patriotism, vandalism, kapitalism, liberalism dan nationalism. Orang Melayu sebut mekanisme. Me ke me ke. Tapi kalau ikut kaedah, I pepet mekanisme. Okay, jadi sini. Okay, satu contoh tak bagi. Nak bagi kamu faham. Mekanisme. Kaedah yang sama. Kenal pasti suku kata. Suku kata pertama, me. Suku kata kedua, ka. Suku kata ketiga, nis. Suku kata keempat, me. Mekanisme. Ada tak huruf kena potong? I. Ni I apa? I tarik. Ni I apa? I pepet. Dia kena potong lah. Sebentar dahulu. Nanti dulu kita akan potong ke ataupun tidak. Okay, padanan huruf. Tidak perlu potong. Tidak perlu potong. Sebab apa tidak perlu potong? Sebab hanya perkataan, ingat. Hanya kata pinjaman bahasa Inggeris yang diakhir dengan huruf I pepet di akhir tidak perlu dibuang I tu. Tetapi kena digantikan dengan I pepet dengan huruf ya. Ya, huruf yang tak ada titik. Jadi eja mekanisme mim ya me, kaf alif ka, nun ya sin nis, mim ya me. Mekanisme. Jelas? Okey. Sayang. Maksudnya ingat balik, apabila akhir dia adalah I pepet dan dia adalah kata pinjaman bahasa Inggeris, maka kena gantikan I pepet tu dengan huruf ya. Dan terakhir, huruf G daripada kata pinjaman bahasa Inggeris hendaklah diberi padanan jawi huruf G.
Walaupun kamu sebut dia agenda macam bunyi J, tetapi eja dia tetap pakai huruf Ga, agenda. Walaupun kamu sebut agenda kan, geografi, teknologi. Walaupun bunyi sebutan dia G, tapi kita sebut G, teknologi. Walaupun dia hanya guna pakai G, walaupun sebutan dia J, kita tak kena pakai huruf Ga. Tragedy. Okay, ni senang je. Maksudnya, dalam kata kepinjaman bahasa Inggeris, kena ikut huruf Ga. Itu sahaja untuk hari ni. Ustaz kamu faham lah. Ada 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 7 jenis-jenis kata pinjaman bahasa Inggeris yang kamu perlu ingat macam mana nak mengeja dia. Dua perkataan yang penting. Yang paling penting sekali ni, let i pepet di akhir pakai ya. Dan yang ni ada yang penting yang selalu kita lupa. Yang ni. Yang gugusan konsonan di akhir kata perlu dijarakkan perkataan tu, huruf tu. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.